kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Sambungan kita muka surat sambungan muka surat 668. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah manusia yang sangat berbahaya, jawabnya al-alimu idza fasad, orang alim jika telah rosak akhlaknya. Jika seorang alim telah rosak akhlaknya, maka rosaklah alam sekitarnya. Bashir bin Al-Haris berkata kepada ahli hadis, keluarkan zakat hadis itu. Mereka bertanya bagaimana mengeluarkan zakat. Jawabnya amalkan daripada tiap-tiap 200 hadis ilmu hadis. Di sambungan kita dalam bab mengamalkan ilmu. Jadi kata Nabi bila ditanya siapakah manusia yang sangat berbahaya, Nabi jawab ringkas, pendek dan padat. Nabi kata al-alim idza fasada, orang alim jika telah pun rosak akhlaknya. Jadi para alim ulama, orang-orang yang beramal dengan ilmu, dengan orang yang tak beramal ilmu, jauh perbezaan. Sebab kadang-kadang kita tak nafi, ada di kalangan hamba Allah ni dianugerahkan dia kaya dengan ilmu, banyak semua ilmu dia, tetapi dia tak beramal. Ada di kalangan kita pula orang yang alim ulama yang adanya ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Jadi dalam kehidupan kita ni, kalaulah ulama-ulama yang sebenar-benarnya ialah ulama yang dikatakan ulama, mereka yang adanya ilmu dan beramal dengan ilmunya, maka terserlahlah menampakkan di segi keindahan dan kecantikannya. Bahkan dunia ataupun alam ini akan terselamat daripada kebinasaan.
Tapi sebaliknya kalau orang yang berilmu ni pula tak ada mengamalkan ilmu dia, inilah kata Nabi orang yang paling bahaya di antara kalangan manusia. Inilah manusia yang paling bahaya, sebab dia ada ilmu, dia tak beramal. Ilmu banyak, tapi dengan ilmu itu dia tak beramal. Maknanya dia belak dalam kehidupan dia tu bercanggah dengan ilmu yang dia belajar. Dengan ilmu yang ada kepada dia tak betul perjalanan dia. Inilah masalah. Dan ulama ni sebenarnya juga dengan ulama yang ikhlas dan jujur, maka itulah dengan ulama yang alim, itulah yang membawa menjadikan pegangan, menyelamatkan masyarakat dari suatu bencana. Dan jahanamnya umat itu juga dengan sebab ulama yang jahat, orang alim jahat. Ada ilmu tak beramal, ada ilmu dia lawan dengan ilmu. Bagi ilmu kata haram, dia tak haram. Jadi inilah perkara yang ada kepada kita yang boleh merosakkan dalam kehidupan kita. Sebab itu bagi menarik perhatian kita tuan-tuan, ada kuliah baru ni, di kuliah di surau, ada jemaah kita tanya tentang isu Kasim Ahmad. Kenapa majlis fatwa diam diri, senyap sunyi, tak kata apa? Sebenarnya tuan, kita jangan duk salahkan kepada majlis fatwa. Kita bukanlah apa nak cerita dari maklumat yang saya terima dan kita dapat maklumat. Sebenarnya majlis fatwa sudah pun bersidang 30 tahun yang telah lalu dah. Dan isu Kasim Ahmad ni bukan isu baru ni, kali yang kedua dan ketiga dah dibangkit. Dan majlis fatwa telah mengesahkan bahawa dia terkeluar daripada Islam. Tetapi kita kena faham para muslimin muslimat jemaah sekalian, majlis fatwa tidak ada hak dan kuasa untuk boleh pergi tangkap Kasim Ahmad. Dan siapa-siapa pun dia tak ada kuasa macam tu. Majlis fatwa hanya sekadar mereka bersidang, merujuk kepada ilmu dan memberikan fatwa. Yang nak boleh bertindak tangkap tak tangkap mengambil tindakan kerajaan yang memerintah. Itu kita jangan duk sebutlah benda-benda macam tu kan. Sebab ni saya dapat maklumat daripada sahabat kita, bila kita bertanya masalah ni, jadi dia kata sebenarnya macam tu lah. Dan banyak perkara yang telah difatwa, yang isu yang menjadi isu kepada umat Islam, yang menjadi fitnah besar kepada Islam, telah difatwakan, tetapi bagi pihak kerajaan berdiam diri, tidak disebarkan dan tidak diambil tindakan di atas fatwa yang telah dibuat oleh majlis fatwa. Dia orang tak ada kuasa apa-apa, dari segi legal, undang-undang dia tak ada apa-apa. Dia tak boleh pergi tangkap orang, tak boleh ada kuasa untuk menangkap mereka yang bersalah. Tertakluk kepada pemerintah yang memerintah. Jadi gitulah. Jangan kita kata dia berdiam diri, dia bercakap dan telah beri fatwa. Tahun 83, isu persidangan ulama-ulama di peringkat ASEAN, resolusi persidangan dibawa balik, maka dibekukan oleh pihak pusat Islam. Masalah pertandingan Ratu Cantik dan Ratu Bena Badan, dan kita diwakili oleh Persatuan dan Pertubuhan Politik Masyarakat Arwah almarhum Datuk Ustaz Fadil Muhammad Noor, berangkat bersama dengan Ustaz Adi Awang dalam persidangan di peringkat ASEAN. Buat balik, maka disimpan oleh pihak pusat Islam, di freezer, akan benda itu dibekukan. Itulah mereka keadaannya. Jadi sebab itulah majlis fatwa ke. Melainkan kalau mufti dia bercakap secara perseorangan, itu lain cerita. Nah, itu bukan fatwa, itu dia bercakap perseorangan, kuasa pribadi. Sama ada nak menyatakan hukum ataupun dia nak berikan pandangan. Majlis fatwa tidak, dia akan bersidang, semuanya dipanggil ahli-ahli syura majlis fatwa, dia akan bersidang. Hasil persidangan maka disebarkan, diserah kepada kerajaan yang memerintah untuk menjalankan hukuman. Tetapi kerajaan bela Kasim Ahmad, kerajaan Malaysia membela Kasim Ahmad. Itulah keadaan.
Jadi sebab itu bila kita balik kepada alim ulama, maka alim ulama yang sebenarnya ialah mereka beramal. Jika alim ulama tidak beramal, Nabi kata iza fasad, maka telah berlakulah kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disifatkan oleh Imam Al-Ghazali, ulama-ulama usul, ulama-ulama yang jahat. Kemudian kata pula Bishr Al-Haris kepada ahli-ahli hadis, dikata keluarkan zakat hadis-hadis itu. Lalu mereka bertanya bagaimana mengeluarkan zakat, maka jawab berkata amalkan daripada tiap-tiap 200 hadis 5 hadis. Ini kata Bishr Al-Haris kepada kumpulan ahli-ahli hadis. Dia kata keluarkan zakat hadis-hadis. Jadi dia orang tanya macam mana zakat hadis. Zakat hadis dia kata daripada 200 hadis kamu keluarkan, kamu tiap-tiap 200 tu 5 hadis kamu telah jadikan ia sebagai amalan dan hafalan dalam perjalanan daripada hidup kamu. Itulah dikatakan zakat daripada hadis, masuk kata Bishr Al-Haris. Jadi dia suruh beramallah dengan hadis yang orang-orang ulama yang mengamalkan hadis ni, dia hafal hadis banyak-banyak, maka amalkanlah daripada 200, tiap-tiap 200 5 hadis. Hadis Nabi ni banyak ya? Jadi dia kata daripada 200 tu tiap-tiap 200 5 hadis dapat diterbitkan dan dihafal, dilaksanakan dalam kehidupan. Kemudian kata pula seorang hakim, ahli yang bijaksana, belajarlah ilmu di masa kini kerakusan dan mendengarkannya sekadar hiburan, dan membincangkannya keinginan syahwat, dan mengamalkannya bagaikan mencabut nafsu ataupun jiwa. Ini kata seorang ahli cerdik pandai, orang cendia kawan. Dia kata belajar ilmu di masa kini kerakusan dan mendengarkannya sekadar hiburan, dan membincangkannya keinginan syahwat, dan mengamalkannya bagai mencabut nafsu atau tercabut jiwa. Itulah bayangan kata-kata orang hikmah ahli bijaksana. Orang belajar ilmu hari ni banyak pakat belajar, baguslah pakat belajar ilmu. Yang tak bagusnya belajar tak beramal. Itu jadi masalah ya. Kita rakus belajar tapi tak beramal, tak ada faedah benda. Jadi kita pergi dengar ilmu sekadar hiburan. Dia mari mengaji di masjid di surau ni, dia kata tak ada apa kerja nak buat, pergi duduk masjid itu kan? Nak menghilangkan tension di rumah ke apa ke, mari duduk di masjid, dengarlah dia kata, daripada buang masa, daripada duduk dengar benda-benda yang ni di rumah, duduk mari dengar tu dia kata. Jadi sekadar nak menjadikan hiburan saja. Kalau begitulah keadaan nawaitu kita mari belajar, tak dapat benda apa kan, tak jadi kerja. Tujuan kita mari belajar ni, kita nak dapat ilmu, nak dapat pengetahuan. Dengan pengetahuan itulah menjadikan arah, tunjuk jalan menuju dalam beribadat kepada Allah, nak mencari keredaan Allah. Kemarin sekadar nak jadi hiburan, nak habiskan masa, nak menghilangkan daripada tekanan, nak menghilang daripada beban-beban apa yang kita hadapi, tak jadi kerja. Niat kita tak betul. Siapa pergi mengaji pondok kan, mengaji pondok, dia kata tolong cikgu, anak saya ni sekolah mana tak terima dah, tak ada jalan lain, pondok yang nampak. Jadi dianggap dan dinampak pondok ni macam budak-budak tempat pembolehan, bukan tempat nak belajar. Itu kata cuba betulkan niat tu, betulkan niat. Kita boleh nak berikan apa pun dan tujuan tu dengan untuk tu, dengan kerja Allah, nak baiki akhlak nak apa, tapi tujuan kita mari mengaji tu nak apa, tujuan apa? Pondok ni bukan tempat pusat pembolehan akhlak, tempat menimba ilmu dan mempelajari ilmu serta beramal dengan ilmu. Sebab anak dia tu sekolah semua tak terima, selalu sekolah menengah ditolak, terlalu baik anak dia. Kalau ubi kayu tu rebus tak empuk, bakar tak arif. Ini bagus anak.
Pergi sekolah ni kena buang, masuk sekolah ni kena buang, masuk asrama kena buang, semua kena buang. Rekod terus, tak boleh terima mana-mana sekolah. Jadi tak ada pilihan, tak ada choice, masuk sekolah, hidup di pondok. Hidup di pondok pun tak buang perangai tu juga. Buat kancah bilau di pondok boleh tak? Dia bawa penyakit dia tu pergi ke pondok pula, tutup kata, ubahkan niat. Ubah niat, mari nak mengaji, nak belajar, nak beramal. Mudah-mudahan boleh terbit penyakit jahat. Jadi gitu nah. Jadi sebab itu kita kalau sekadar mari mengaji, sekadar hiburan, nak habiskan masa, sekadar kita orang kata nak menenangkan, tak jadi kerja. Tujuan kita bukan macam tu. Dan kemudian dia kata juga membincangkannya keinginan syahwat. Makna kita nak bincang ilmu, nak muzakarah ilmu tu atas dasar seronok nafsu syahwat kita sahaja, bukan sungguh-sungguh nak mencari penyelesaian dan mencari petunjuk dalam menghadapi segala permasalahan dalam kita membincangkan ilmu-ilmu Islam. Bukan nak merungkaikan masalah, tapi sekadar nak keinginan syahwat kita tak jadi terjadi, dan mengamalkannya pula bagai mencabut nafsu. Nak ajak kita nak beramal dengan ilmu ni Allah macam nak hilang nyawa. Nak beramal dengan ilmu yang kita belajar macam nak tercabut nyawa, punya dosa. Inilah bayangan kata ahli cerdik pandai. Kalau begitu rupa bukan orang yang belajar dan bukan orang yang beramal dengan ilmu. Sebaliknya kalau kita tengok orang yang dah belajar, dia beramal dengan ilmu, mendatangkan rasa keseronokan dia, keindahan dia. Orang ibadat pun dia rasa satu daripada nikmat dan ketenangan. Buat kita buat pada jalan yang sebenar, yang betul, jadi kita seronok. Itu hakikat sebenarnya orang yang belajar dan mengamalkan ilmu. Baik, Nabi SAW bersabda pula, man ta'allama al-ilma li arba'in dakhala an-nar liyubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yuqbila bihi wujuh an-nas ilayhi aw ya'khudha bihi min al-umara al-mala wal-hurmata wal-jaha wal-manzilah. Sesiapa yang belajar untuk 4 perkara masuk neraka. Yang pertama, untuk menandingi para ulama. Yang kedua, ataupun untuk berdebat dengan orang bodoh. Yang ketiga, mencari muka kepada orang-orang. Yang keempat, untuk mencari wang dari pemerintah atau kehormatan atau kedudukan pangkat. Ni tuan-tuan, ni Nabi sebut lanjutan daripada kata seorang hakim tadi, orang cerdik pandai ni. Ada hadis Nabi bersabda, Nabi kata siapa yang belajar untuk 4 perkara ni masuk neraka. Sepatut orang yang belajar ilmu masuk syurga. Tapi kenapa pula dia belajar masuk neraka? Sebabnya kata Nabi, yang pertama, dia belajar ni bukan tujuan apa? Nak menandingi tokoh-tokoh para alim ulama yang telah ada ataupun yang telah lalu. Niat tak betul. Nak dapat ilmu ni, nak jadi hebat, aku nak boleh lawan, nak boleh bersaing dengan ulama-ulama dulu. Akulah hebat, lebih hebat daripada mereka. Kalau tujuan macam tu, masuk neraka. Nabi kata masuk neraka. Kena betulkan niat tu. Kita belajar bukan kita nak bersaing, bukan kita nak berlawan siapa hebat, siapa tinggi, siapa rendah. Tak. Kita belajar nak dapat ilmu, dengan ilmu menjadi petunjuk kita boleh beramal, mudah-mudahan kita jadi orang yang soleh, dapat nikmat syurga Allah. Ini sebab tu masuk neraka, pasal nak melawan, nak menandingi. Yang kedua, nak menjadikan dengan ilmu yang ada pada dia, nak jadi jago, boleh berdebat dengan siapa-siapa. Hebat. Nak pergi berdebat dengan orang bodoh, nak buat apa? Kita jadi 2 kali bodoh.
Kita dengan ilmu itu bukan kita nak berdebat, kita nak memberikan ilmu, petunjuk dan juga diberikan ilmu kepada orang-orang yang sekaliannya supaya mereka mendapat pengajaran, dan dengan pengajaran itu menjadi manusia itu yang orang yang baik, yang beriman dengan bertakwa, dapat beramal. Itulah kita belajarnya ilmu itu, dan gunanya ilmu itu supaya kita ni tak sesat dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu kenapa masuk neraka? Ni dia. Sebab dengan ilmu tu nak berdebat dengan orang bodoh, Nabi kata. Tak ada faedah apa pergi berdebat dengan bodoh. Jadi kita masuk neraka, dapat penyakit boleh. Yang ketiga, mencari muka kepada orang. Ini kita nak mendabik dada lah, nak mencari, orang kata nak kemasyhuran, nak cari nama, nak cari kemasyhuran di tempat ataupun di muka, di khalayak ramai. Muka-muka orang ni di khalayak ramai. Jadi orang tengok, oh tu tokoh tu, oh tu ulama hebat, tak jadi kerja kan. Setakat tu kita tak jadilah. Mana yang kita dapat besok bukannya kebaikan, tetapi dapat keburukan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan. Kenapa? Sebab kita menjadi insan manusia yang riak, menunjuk-nunjuk dengan ilmunya. Tuhan masukkan neraka. Yang keempat, mencari wang dari pemerintah atau kehormatan ataupun pangkat. Nah, ada ilmu nak jadikan dia ni duduk, ada kedudukan dalam pemerintahan, dan pihak pemerintah pun angkat dia duduk dikategorikan orang yang berpangkat. Kalau nak cari macam tu, maka jadilah macam mana hak yang duk jadi pada kita hari ni. Faham? Tuan boleh tengoklah hebat-hebat ilmu, balik BA, BA Tasawuf Al-Azhar, PhD Al-Azhar, hebat-hebat, tetapi jadi kuda tunggangan bagi pihak pemerintah. Jadi kesudahannya apa yang buat? Nabi kata masuk neraka. Wallahu ta'ala. InsyaAllah sambung pada besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.